TV KPM. Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syami untuk Didik TV KPM bagi slot Bina Upaya Guru untuk kita memberikan pencerahan kepada guru-guru sama ada mereka yang menjadi guru biasa, pencerah maupun seseorang dalam bidang pentadbiran. Dan hari ini kita bawakan satu topik yang menarik berkaitan dengan IPG Go Global. Apa maksudnya? Kita simpan dulu dan kita nak kenalkan tetamu kita pada hari ini. Kita persilakan Dr. Muhammad Nasruddin bin Basar, Timbalan Rektor Pusat Perancangan Penyelidikan dan Inovasi Institut Pendidikan Guru Malaysia. Assalamualaikum Dr. Nash, apa khabar? Salam, baik. Alhamdulillah. Ya, okay. Nampaknya segak bertenaga. Bersemangat untuk kongsikan kepada kita tentang IPG Go Global. Baik, sedikit permulaannya. Institut Pendidikan Guru IPG merupakan sebuah institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan menurut Akta Pendidikan 1996 bertanggungjawab menguruskan perkhidmatan pendidikan keguruan PPK bagi pra-perkhidmatan dan dalam perkhidmatan. Tanggungjawab ini datangnya juga dengan cabaran bersesuaian dengan perkembangan pendidikan semasa yang membawa kepada pelaksanaan transformasi IPG 2016-2025 di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Jadi sebagai pengenalan doktor, mungkin doktor boleh kongsikan kepada kita berkaitan dengan latar belakang transformasi IPG 2016-2025. Silakan doktor. Okey, terima kasih banyak Irfan. Ya, saya. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama pada pagi ini. Sebenarnya Go Global ini merupakan satu hasrat di peringkat IPGM dalam memacukan lagi pendidikan negara. Jadi latar belakangnya kita bermula dengan transformasi pendidikan di mana kita perlu sentiasa meningkatkan kualiti guru dan untuk itu sistem pendidikan guru ini perlu dirombak pada masa itu dan kita bermula pada tahun 2013 lagi seiring dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia itu sendiri. Jadi IPG ini merangka transformasi untuk menyambut cabaran dan juga saranan serta inisiatif-inisiatif di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Jadi 2013-2025. Untuk itu, IPG telah melaksanakan berbagai inisiatif melibatkan pelbagai libat urus yang melibatkan keseluruhan warga pendidik kita, masyarakat kita, ibu bapa kita, alumni kita dan juga stakeholder. Apakah perubahan yang perlu dibawa dalam pendidikan guru ini untuk memastikan bahawa kualiti guru yang dihasilkan itu adalah kualiti yang menepati kehendak negara. So kita tahu bahawa dalam konteks pendidikan kita hari ini bahawa critical success factor-nya adalah faktor guru. Faktor guru. Ya, so kalau guru tadi mempunyai kualiti yang tinggi, maka sistem pendidikan secara langsung juga akan tinggi. Standard kualiti pendidikan juga akan meningkat. Jadi sebab itulah peranan IPGM ini sendiri di mana peranannya yang disebut dalam akta tadi melibatkan pra-perkhidmatan iaitu melatih guru-guru bersedia sebagai bakal guru dan juga melaksanakan kursus dalam perkhidmatan untuk guru-guru yang berada dalam sistem kita. So kita ada lebih kurang 480,000 guru dalam sistem pendidikan kita. Ini juga merupakan satu tanggungjawab di bahagian IPGM itu sendiri untuk membangunkan kapasiti bina upaya mereka untuk menghasilkan guru yang berkualiti. Dan kita tahu bahawa untuk itu transformasi IPG ini yang kita gariskan, yang telah pun kita laksanakan siap pada tahun 2015 dan kita laksanakan untuk tempoh 10 tahun. 10 tahun. Merupakan satu strategi transformasi jangka panjang kita dalam tempoh 10 tahun kita untuk memacu perubahan seiring dengan kehendak pendidikan semasa yang berlaku dalam Kementerian Pendidikan itu sendirilah. Kita tahu bahawa dalam konteks hari ini IPG ini dia melatih guru. Dan pada masa sekarang kita sedang melatih untuk guru pra-perkhidmatan kita dalam pelbagai kursus sama ada di peringkat ijazah ataupun lepasan ijazah. Kita ada lebih kurang dalam 27,000 yang sedang mengikuti pengajian pada masa kini. Dan juga 480,000 guru dalam perkhidmatan. Inilah yang menjadi tanggungjawab kita dan sebab itulah kita perlu memacu
kualiti ini melalui satu perancangan yang strategik jangka panjang, dan inilah kita namakan sebagai transformasi IPG 2016-2025 itu sendiri. Ya. Dan kalau kita lihat satu lagi, kenapa kita perlu melaksanakan transformasi untuk menambah baik dari segi kualiti pentadbiran dan pengurusan kita juga. Ya. So dalam konteks ini kita nak menambah baik bagaimana kita mengurus sumber manusia yang kita ada, bagaimana kita mencari pendekatan strategi baru, dan seterusnya bagaimana kita nak menyusun balik kita punya strategi yang kita laksanakan hari ini supaya seiring dengan keperluan di peringkat kementerian itu sendiri. Itu dia, Doktor. Pengenalan kepada pendidikan kita iaitu transformasi IPG, Doktor, ya. Doktor boleh kongsikan tak antara fasa dalam transformasi IPG ini, Doktor? Okey. Tak silap saya ada 3 fasa, Doktor. Yes. So kita dalam transformasi ini kita rangkakan dalam konteks 3 fasa. Di mana dalam fasa yang pertama ini kita lebih kepada pengukuhan penyampaian. So dalam tahun 2016 sampai 2017 gitu, kita fokus bagaimana kita nak mengukuhkan penyampaian perkhidmatan kita. Maknanya di sini kita tambah baik dari segi kualiti pensyarah kita tingkatkan, kita merangka balik kita punya kebitaraan ataupun governance kita. Di mana kalau ikutkan sebelum ini, setiap kampus kita ada 27 kampus di seluruh negara, termasuk ALTC kita ada 28 kampus lah. Jadi kita susunkan setiap kampus ada bidang kebitaraan sendiri. Dan ini yang kita sebut sebagai penyusunan di peringkat governance itu sendiri. Ini adalah tujuannya supaya kita dapat meningkatkan sistem penyampaian kita yang lebih baiklah. Dan fasa yang kedua adalah untuk mendapatkan pengiktirafan di peringkat kebangsaan. Kebangsaan. Jadi ini juga telah pun kita laksanakan, dan banyak pengiktirafan yang kita buat tadi memenuhi kehendak di peringkat kebangsaan. Maknanya di peringkat negara. Kita ubah kita punya kurikulum kita, kita ubah kita punya sistem latihan kita, kita ubah kita punya struktur sumber manusia kita, untuk memastikan bahawa fasa pertama dan fasa kedua tadi dapat dilaksanakan. Untuk pengetahuan umum juga, sebanyak 52% dalam fasa pertama dan fasa kedua ini telah selesai kita laksanakan di peringkat transformasi kita. Manakala fasa yang ketiga iaitu pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Yang inilah kita sedang usahakan untuk peringkat antarabangsa, dan secara keseluruhannya 48% baki daripada inisiatif kita tadi sedang berjalan sekarang ini, termasuklah di peringkat kita mendapatkan pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Jadi itu dalam 3 fasa yang kita susunkan. Kenapa kita rangkakan dalam 3 fasa? Supaya kita dapat merencanakan setiap satu tadi dengan strategi yang berbeza lah, dengan inisiatif yang berbeza, dengan program yang berbeza, dan melihatkan ia merupakan satu lonjakan hala tuju ke hadapan sampai 2025 itu sendiri. Itu dia, Dr. Nash, berkaitan dengan transformasi IPG, di mana kita melihat sebenarnya kita melakukan transformasi ini untuk memberikan satu dunia pendidikan yang sejajar dengan kehendak semasa, Doktor, ya. Dan itulah fasa ketiga yang kita tengah bicarakan sekarang ini berkaitan dengan IPG Go Global. Jadi kita akan berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Bina Upaya Guru Direct TV KPM selepas ini. Kembali menyaksikan Bina Upaya Guru Direct TV KPM bersama saya Irfan Syamil dan Dr. Nash. Dr. Nash, okey? Okey. Alhamdulillah. Baiklah, kita sedang membicarakan topik IPG Go Global dan berkaitan dengan fasa ketiga dalam transformasi IPG, mencapai pengiktirafan global. Okey. Ini bermakna, Doktor, setiap inisiatif yang dilaksanakan pastinya akan disemak dan dikaji semula dari semasa ke semasa, dan disusun semula berdasarkan kesesuaian dan juga perkembangan terkini. Jadi bagaimana IPGM menepani fasa ketiga transformasi IPG yang mensasarkan untuk mencapai pengiktirafan global berkenaan? Silakan. Okey, terima kasih Irfan. So kita tahu bahawa fasa ketiga ni adalah fasa yang terakhir dalam transformasi kita. So maknanya kejayaan atau kegagalan kita ditentukan oleh fasa yang ketiga ini. Jadi dalam fasa ketiga ini kita ke arah untuk mendapatkan pengiktirafan antarabangsa. Dan alhamdulillah setakat yang kita rangkakan ini kita memang telah pun mencapai berbagai peringkat di peringkat antarabangsa. So kalau kita lihat dalam ekosistem
sistem kita punya transformasi ataupun ekosistem IPG ini, dia melibatkan juga kecemerlangan dari segi pelajarnya atau guru pelatihnya, juga kecemerlangan dari segi sumber manusianya, kita punya tenaga akademik, pensyarah kita dan sebagainya, dan juga yang melibatkan kepimpinan juga. So tiga elemen ini dalam ekosistem ini akan menjamin, memastikan bahawa cabaran untuk pergi ke fasa ketiga ini lebih terjaminlah. So untuk itu sebenarnya kita telah pun review balik, kita semak balik, kita lihat balik transformasi kita tadi seiring dengan keperluan semasa hari ini. So cabaran dunia hari ini dalam konteks pendidikan contohnya yang lebih kepada digital, lebih kepada 4AR contohnya, lebih kepada keperluan-keperluan semasa hari ini, dan ditambah lagi dengan keperluan kendakkan dalam sistem pendidikan untuk membangunkan insan yang seimbang, karamah insaniah itu sendiri yang dibangunkan. Jadi untuk itu kita telah pun melihat balik transformasi kita dengan inisiatif-inisiatif yang lebih terkini, lebih baru, supaya sasaran kita untuk mencapai di peringkat antarabangsa itu akan lebih mudah lagi. Dan kita memperkasakan inisiatif-inisiatif dalam 8 kluster dan juga 8 strategik ini juga. Kita ada lebih kurang 72 kita punya program yang kita atur dalam tempoh 3 tahun ini, Irfan, untuk memastikan kita mencapai pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Dan untuk itu kita telah bekerjasama dengan pelbagai pihak. Contohnya kita dah ada MOU dengan pihak universiti awam, universiti swasta dan juga agensi-agensi di luar sana yang berkait dengan pendidikan. Kita ada lebih kurang 23 MOU bersama dengan pihak IPTA dan IPTS. Sebab kita tahu bahawa mereka ini merupakan gateway kita untuk membantu kita bersama-sama memacu ke peringkat antarabangsa. Jadi kita telah pun merencanakan perkara tersebut. Pastilah dalam konteks kita mencapainya kita ada berbagai cabaran. Dan untuk itu kita telah pun bersedia. Contohnya kita mensasarkan kita kerjasama kita dengan Jepun. Jepun ini dah lama dah kerjasama dengan IPGM dan BPG sebelumnya, di mana sebahagian pada guru-guru kita dilatih untuk menjadi guru kita dalam bahasa Jepun, juga dalam bahasa Korea, dalam bahasa Jerman. Yang ini semua kita latih di kampus kita untuk memacu bidang-bidang bahasa antarabangsa ini yang akhirnya akan membawa kepada kita ke peringkat antarabangsa. Dan kehadapan juga kita sedang merangkakan program sarjana kita, dan insya-Allah sekiranya semuanya berjalan dengan lancar, maka kita boleh menarik pelajar-pelajar asing untuk belajar dalam pendidikan guru di negara kita. Datang ke sini untuk belajar bersama-sama. Inilah dalam konteks IPG perlu mendepani cabaran ini untuk memacu kehadapan dalam arena antarabangsa. Baik, Doktor. Okey, tadi Doktor cakap berkaitan dengan cabaran, Doktor, yang perlu ditempuhi dalam warga IPG sendiri. Mungkin Doktor boleh kongsikan antara cabaran yang mungkin akan berlaku dan kita perlu bersedia dalam menempuh fasa ketiga transformasi IPG. Silakan, Doktor. Okey. So kita fokuskan cabaran ini dalam 8 kluster kita. 8 kluster kita, ya. So yang pertama dalam 8 kluster ini, kenapa kita anggap ini sebagai satu cabaran dan juga satu idea-idea baru bagaimana kita mendepaninya, kerana inilah yang merupakan gap yang kita perlu tambah baik dari semasa ke semasa. Kita dapatkan jurang-jurang itu, dalam bidang pendidikan guru. So kita menggunakan dapatan daripada laporan-laporan tim PISA dari peringkat kementerian, laporan-laporan kajian yang telah dilaksanakan oleh peringkat kementerian dan juga PIGM sendiri untuk menambah baik lagi 8 kluster ini untuk menghadapi cabaran. Sebagai contoh, katalah kita pilih pada kluster yang kedua tentang kualiti pensyarah. So kita hasrat kita nak melihat bahawa 3,300 pensyarah kita yang berada dalam sistem kita dapat penuhi. So pada masa sekarang kita hanya ada lebih kurang 2,600 orang. So ini merupakan satu sumber manusia yang kita sedang usahakan untuk memacu pengajaran pembelajaran kita yang dalam tempoh 10 tahun hingga tahun 2030 pelajar kita akan mencapai lebih kurang 36,000. Itu sasarannya. Sasaran kita. So maknanya cabaran kita mendapatkan pensyarah yang memenuhi kehendak tadilah. Dan yang kedua, dari segi pensyarah kita sentiasa meningkatkan dia punya kesarjanaan mereka melalui bidang kelayakan mereka. So hari ini kita ada lebih kurang 700 PhD holder dekat IPG kita lah. Dan kita menghasratkan untuk 100% kita punya tenaga akademik nanti adalah mereka yang berkelayakan ijazah Dr. Falsafah ini dalam pelbagai bidang. So untuk itu kita telah mengaturkan strategi di mana pensyarah-pensyarah kita tadi sentiasa kita
kita bangunkan kompetensi dia, kesarjanaan dia melalui pelbagai usaha di peringkat kementerian, contohnya memberikan mereka tajaan, beasiswa dan sebagainya untuk mereka seiring membangun dalam bidang akademik dan keperluan pendidikan semasa. Itu dia. Itu adalah salah satulah. Salah satu ya cabaran yang Dr. kongsi kepada kita dan telah pun menjadi atasi untuk meningkatkan kualiti para guru di negara kita, negara Malaysia. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Bersama kami dalam Bina Upaya Guru Didik TV KPM, saya Irfan Syahmi, pengacara anda, dan Dr. Nash di sini menemani kita untuk topik IPG Go Global. Baiklah Doktor, kita nak lihat kepada kejayaan, success story dengan izin, berkaitan dengan apa yang telah pun dilaksanakan dalam transformasi IPG Doktor. Mungkin kita boleh kongsikan? Silakan. Okey, sebenarnya kejayaan-kejayaan kita laksanakan ini adalah usaha semua pihak lah. Bukan saja melibatkan di peringkat kampus tetapi juga di peringkat kementerian secara keseluruhan. Antara kejayaan-kejayaan kita, kita dapat kelompokkan kepada 3 kategori lah. 3 kategori. Pertama, dari segi kejayaan pelajar itu sendiri. Mereka sebahagian daripada pelajar kita telah pun berjaya dalam inovasi di peringkat antarabangsa dan juga kita ada pemidatu yang juga berjaya dalam piala di peringkat dunia pun di peringkat antarabangsa dalam pemidatu bahasa Melayu contohnya. Dan juga kejayaan pelajar-pelajar kita termasuk dalam bidang sukan yang banyak terlibat dalam di peringkat SEA Games dan sebagainya di peringkat antarabangsa. Ini merupakan kejayaan-kejayaan yang mereka tunjulkan. Yang kedua adalah konteks akademik pula, di mana pensyarah kita juga dan bersama dengan pelajar tadi telah pun menghasilkan inovasi-inovasi baru dan dibawa sampai ke Geneva pun dapat tempat yang pertama dan kedua di peringkat antarabangsa. Dan juga kejayaan yang kita rangkung bersama antara inovasi dan penyelidikan yang mereka hasilkan juga telah dilaksanakan di peringkat antarabangsa, contohnya kejayaan di Korea, di Thailand. Ini merupakan satu usaha kita untuk memacu kejayaan di peringkat antarabangsa. Dan satu lagi kita sedang berusaha sekarang ini untuk mendapatkan pengiktirafan di peringkat antarabangsa, di mana contohnya kerajaan Jepun sendiri pun telah mengiktiraf pusat latihan kita yang ada di kampus bahasa antarabangsa sebagai pusat latihan dalam perkhidmatan terbaik untuk bahasa Jepun. Satu pengiktirafan daripada kedutaan Jepun kepada kita ya. Begitu juga kita sekarang ini sedang berusaha dengan kerajaan Korea untuk mewujudkan dipanggil pusat GCED ataupun Global Citizenship Education Center di IPG kita. Yang ini merupakan satu pengiktirafan antarabangsa juga daripada UNESCO kepada yang berada di Korea sana untuk mengiktiraf bahawa kita sebagai institusi yang boleh melatih guru dalam konteks pendidikan 2030 ya. Jadi ini antara beberapa kejayaan yang saya boleh sebutkanlah. Dan salah satu lagi kejayaan di mana IPG kita juga sebahagiannya telah pun mendapat pengiktirafan di peringkat global contohnya IPG Campus Tun Abdul Razak mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa dalam konteks pembangunan kapasiti IPG itu sendiri. Jadi sebenarnya kita sedang berusaha untuk teruskan dengan kejayaan yang kita dapat tadi, kita sentiasa memacu ke hadapan. Apa lagi ruang-ruang yang boleh kita cuba, yang ruang-ruang yang kita boleh rangkul di peringkat antarabangsa. Dan saya mengharapkan melalui transformasi Go Global inilah menjadi pencetus, menjadi perintis untuk kita terus memacu dengan perkasa ke hadapan untuk mencapai pada tahun 2025 apa yang kita hasratkan. Itu dia. Kita sebenarnya selalu dan kita memberikan tujuan kepada mereka untuk sentiasa berada ke hadapan, memberikan mereka keupayaan untuk terus menjadi seorang pendidik yang berkualiti di Malaysia. Doktor, kita boleh kongsikan kepada kita bagaimana transformasi IPG ini yang bermatlamat Go Global akan memberi manfaat dan mengupayakan warga pendidikan. Okey. Inilah sebenarnya hasrat transformasi yang kita pegang tadi, yang awal tadi saya sebut, bahawa peranan dalam transformasi kita ni ada dua. Satu, untuk melahirkan guru yang baru, yang kita kata guru yang berkualiti tinggi yang baru kita hasilkan, dan dalam masa yang sama juga
untuk menghasilkan guru dalam pra-perkhidmatan kita tadi, yang dalam perkhidmatan kita juga mempunyai kualiti yang tinggi melalui latihan-latihan CPD yang kita berikan kepada mereka secara berterusan. So dalam transformasi kita ada kluster yang ke-8. Yang inilah kita pacu bagaimana guru dalam perkhidmatan yang mereka ni halayak yang ramai dalam sistem kita, untuk kita berikan dengan ilmu-ilmu terkini, kompetensi-kompetensi terkini. Contohnya kita pastikan mereka ini adalah tingkatnya dalam digital yang tinggi, kerana kita nak lahirkan murid yang fasih digital. So pastilah pensyarah kita perlu mengada peringkat yang lebih tinggi daripada itu. Begitu juga untuk guru pra-perkhidmatan yang kita hasilkan untuk sekolah rendah ini. Kita nak guru ini adalah guru yang kalis masa depan. Guru yang boleh menerima apa saja cabaran. Walaupun mereka ini akan ditempatkan di seluruh negara, tetapi mereka bersedia untuk memikul tanggungjawab dan amanah yang diberikan ini. Betul. Dan inilah hasrat kita untuk melahirkan guru yang futuristik teachers kita kata, dan juga guru dalam perkhidmatan yang sentiasa sustain dalam kualiti mereka. Betul. Ini yang kita harapkan sebenarnya. Itu dia, untuk melahirkan warga pendidik yang sentiasa maju ke hadapan. Terima kasih doktor. Dan mungkin doktor boleh berikan kepada kita sedikit rumusan dan juga harapan daripada doktor selaku Titular Rektor sendiri. Silakan. Okay. Harapan saya melalui transformasi IPG ini adalah dua perkara yang penting. Pertama adalah kita nak pastikan bahawa IPG kita ini sentiasa challenge status quo kita. Walaupun kita rasa kita dah baik, tetapi kita harus tingkatkan lagi cabaran kita supaya kita dapat menangani kehendak negara kita. Jangan selalu selesa. Yang kedua, untuk menjadikan warga IPG kita ini relevan dan sentiasa dilihat oleh masyarakat luar sana bahawa kita sentiasa relevan dengan kehendak semasa negara dan memenuhi keperluan yang didukung oleh negara kita, khususnya melalui Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini hasrat, dua perkara yang menjadi intipati hasrat saya supaya masa depan IPG ini terus berada di puncak. Itu dia. Kita mendoakan agar IPG terus berada di puncak dan dikenali oleh mereka di serata dunia. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Nasruddin bin Basar, Titular Rektor Pusat Perancangan Pendidikan dan Inovasi Institut Pendidikan Guru Malaysia, dan berkongsi kepada kita berkaitan dengan IPG Go Global, dan sudah terbukti bersama doktor kita berada di persada antarabangsa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam. Didik TV KPM